Mini Dhaka di Jalan Silang Ibu Negara dilaporkan lengang semalam selepas digempur pihak berkuasa Khamis lalu. Serentak dengan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk melakukan tinjauan dan pemantauan berkala bagi memastikan isu penyewaan lesen perniagaan kepada warga asing tanpa dokumen dan pengambilan pekerja asing dalam kalangan parti dibanteras. Apapun suasana di Jalan Silang yang sibuk setiap kali hujung minggu turut dilaporkan suram sejak pagi tadi. Kita terus bersama Juliana Syarin di lokasi. Juliana, silakan. Nik Munira, selamat datang ke Mini Dhaka. Bukan, Jalan Silang ini hari ini sedikit berbeza berbanding selalu. Jika tidak, Sabtu Ahad kawasan ini ataupun Sabtu Ahad atau hujung minggu, kawasan ini akan dibanjiri dengan pendatang asing dari Bangladesh, Myanmar juga Nepal. Namun untuk membeli belah kerana terdapat banyak pusat perniagaan di sini yang menjual barang keperluan mereka. Juga pendatang asing ini datang untuk berjumpa rakan senegara mereka kerana banyak kedai-kedai atau restoran yang menjual makanan mereka di sini. Malangnya daripada tinjauan saya sedikit menyedihkan apabila peniaga tempatan sebaliknya berniaga di kaki lima, berniaga di bawah kemah-kemah di belakang ini. Sepertinya peniaga tempatan pula dianaktirikan di bumi Malaysia ini sendiri. Tak apa, bagi mengulas lanjut mengenai isu ini, kita bersama dengan pengurusi Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia MCCF, Datuk Seri Halim Ishak. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama Buletin 130. Baik, sebelum tu MCCF juga Datuk sendiri seringkali lantang menyuarakan isu lambakan pendatang asing tanpa izin di negara ini. Pernah Datuk Seri kata operasi ini bermusim. Apa pandangan Datuk Seri mengenai operasi mega besar-besaran bersepadu kemarin di kawasan ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya saya kritik tu kritik membina, memberi teguran sebagai sebuah badan NGO as a whistleblower. Itu adalah peranan kami. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia dengan kerjasama JIM dalam menjalankan operasi bersepadu. Tetapi di sini kalau kita tengok komen-komen di dalam social media, rata-rata ada yang mengatakan ianya wayang, ya. Dan kita harap benda ini akan berterusan. Sebab apa? Isu kebenaran warga asing, lambakan warga asing ini adalah isu nasional. Yang mana ianya telah mengancam keselamatan daripada sudut ekonomi, jenayah dan juga reputasi. Macam kalau kita lihat sekeliling sekarang ni, ramai sangat. Dan walaupun ada pelancong asing daripada negara lain, tengok ianya amat menyedihkan. Ya, kita tengok dan macam tadi yang kita lihat gerai-gerai kepunyaan warga negara sendiri, kan? Dan mereka yang pendatang berada di tempat yang lebih baik, kan? Ini lokasi ini Jalan Silang ni bagi saya tak jauh sangat dengan DBKL. Bangunan DBKL rasa saya 500 meter je. Okey, itu Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha ada mengeluarkan kenyataan bahawa meminta DBKL melakukan tinjauan secara berkala di kawasan ini ataupun kawasan-kawasan lain, memeriksa bagaimana warga asing ini boleh berniaga secara bermaharajalela. Komen Datuk Seri. Saya pun merakamkan ucapan tahniah kepada YB Menteri dan harap dengan adanya YB Menteri yang baru ni akan lebih efektif lah. Sebab apa, DBKL dengan bangunan DBKL dengan Jalan Silang ni hanya 500 meter dan Selangor Mansion pun tak jauh dan sebenarnya banyak sangat, terlalu ramai. Sebab apa, ini ibu kota yang kita nak menonjolkan tentang tourism, ya. Adakah ini rakyat Malaysia mereka ni? Turism tak tahu, turis tak tahu. Dia rasa jadi yang paling menyedihkan kebanyakan mereka ni ada yang buat di service industry. Service industry ni kadang tak boleh bercakap bahasa Malaysia sendiri. Jadi turis yang datang pun terasa ini ke Malaysia. Bagi mereka itu adalah wakil warga Malaysia. Okay. Minta maaf Datuk Seri, mungkin soalan saya yang terakhir. Okey, baik, kita ada operasi, kita ada tangkapan dan ada juga yang telah dihantar pulang. Tapi mengapa masih ramai lagi yang parti yang kita kata masuk secara haram ni berada dalam negara ini? Tadi saya ada bertemu seorang mereka yang telah ditangkap semalam ataupun telah ditahan kemarin tapi telah dilepaskan kerana ada dokumen. Jadi sepertinya tidak berkesudahan.
Okey, berkenaan isu parti ini sebenarnya kebanjiran warga asing ni kerajaan telah beberapa kali menjalankan program pemulangan, penghantaran pulang. Dulu kita bermula dengan program flush system, U-turn system, 3+1, rehiring dan macam-macam. Dan yang terkini adalah RTK pulang. Ya. Cuma di sini apa tujuan tu matlamatnya baik, tapi pelaksanaan yang kita ni. Jadi sekarang ni isu berbalik pada isu yang tadi yang cik tanya saya tadi, lambakan tu. Ianya sebenarnya dah lemau nak cakap, iaitu berkenaan isu integriti. Yang mana kerajaan sekarang dengan sinonim dengan perkataan tata kelola itu sendiri, maka tata kelola itulah yang perlu diimplementkan di semua bahagian daripada peringkat kementerian, jabatan dan enforcement. Kan? Kalau kita nak kita put aside, orang kata enough is enough, tak perlulah menuding jari salah siapa. Tapi kita perlu bersatu padu, bersatu hati untuk menangani isu nasional. Dan pada pihak kerajaan, kami MCCF dan rakan-rakan NGO yang lain bersedia membantu. Sedangkan MCCF sendiri telah menjalankan program penyelidikan tentang warga asing sejak tahun 2015. Dan kita pun ada mekanisme bagaimana kita nak membantu kerajaan. Okay. Terima kasih banyak Datuk Seri. Itu rumusannya. Perlu adanya kerjasama semua pihak. Operasi bersepadu ini tidak harus terhenti di kawasan ini, sebaliknya diteruskan di kawasan-kawasan lain yang juga ada pendatang asing tanpa izin. Saya kira itu sahaja laporan dari saya di sini. Lagi butiran lanjut mungkin kita boleh bawakan dalam buletin utama malam nanti. Bersama semula Nick di Seri Pentas.